Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid SK Taman Keramat 1, terutamanya murid tahun 5. Baik, pada pagi ini seperti yang cikgu janjikan, cikgu akan share, cikgu akan bagi penerangan tentang soalan yang kita telah bincangkan, topik yang telah kita bincangkan pada hari Selasa yang lepas. Dan ada soalan yang cikgu berikan untuk diselesaikan dan dijawab oleh kamu semua. Cikgu harap semua dah siap. Okey. Semak jawapan secara kendiri. Okey, maksudnya cikgu akan share video ini. Kamu tonton sambil dalam masa yang sama kamu semak jawapan kamu sama ada jawapan tersebut betul atau salah. Okey, sekiranya salah, buatkan pembetulan bagi soalan tersebut. Okey. Baik, kita terus kepada soalan yang kita nak bincangkan, iaitu soalan berdasarkan buku teks muka surat 3. Okey, seperti mana yang cikgu tunjukkan di skrin ini. Okey, soalan berkaitan dengan nombor bulat. Okey, yang pertama, soalan sebut nombor. Okey, kita tengok sebut nombor. Okey, cikgu dah beritahu itu sebut nombor. Walaupun soalannya sebut nombor, cikgu nak kamu tulis dalam perkataan. Sebab apa? Kita nak sebut nombor pun, nak tulis dalam perkataan, kita kena tulis sebagaimana kita baca, sebagaimana kita sebut. Okay. Jika sebutan kita betul, maksudnya dalam perkataan pun kita tulis dengan betul. Okay, soalan yang pertama, soalan A, cikgu tulis ya. Okay, soalan A, 847921. Okay, seperti mana cikgu terangkan sebelum ni, kita ambil 3 nombor di belakang. Okey, 3 nombor di belakang, kita gariskan dan kita tuliskan 1000. Kenapa tulis 1000? Sebab kumpulan yang pertama ni adalah kumpulan 1000. Okey, jadi kita baca 847,000. Gunakan kata 1000. Okay, jadi kita tulis. Jadi kita tulis 847,000. Okey. Kemudian baru kita bacakan nombor yang seterusnya, iaitu 921. 921. Okey. Yang penting apabila kita menulis dalam perkataan, ejaan mesti betul. Okey, ejaan mesti betul. Kalau ejaan salah, boleh menyebabkan jawapan tersebut juga salah. Okey. Okey, sebab maksudnya dah lain. Kalau 4 dengan empar, tak ada T. Dah lain maksud. Okey, dah berubah maksudnya. Empar tu apa? Tak tahu. Kalau 4, kita tahu nombor 4. Ratus dengan ratu lain. Ratu permaisuri kan? Ratu. Kalau ratus adalah nilai bagi nombor. Okay, ejaan mesti betul. Okay, dan sepatutnya apabila kita masuk dalam tahun 5 ni, ejaan dah tak boleh salah lah. Okay, ejaan yang mudah-mudah sebegitu. Okay, seterusnya soalan B. Soalan B. 513,410. Okay, sama juga. Okay, kita gariskan, tulis kotaan 1000. Okay, kita baca. Baca nombor ni yang pertama, 513. Jadi kita tulis 513,000. Tambah kotak 1000 tadi. 410. 410. Okay. Itu untuk soalan yang pertama, A dan B. Okay, cikgu harap dua soalan ni kamu jawab dengan betul. Okey. Cikgu nak tambah soalan. Okey. Kemudian kita sambung soalan C. Okey, soalan C 630,205. Okey, sama juga
Ada 3 nombor, tuliskan 1000. Kita baca nombor yang pertama 630. Tulis 6 silap. Panjangnya. 630,000. Okey, kemudian 205. Tulis 205. Okey, dan soalan yang terakhir, soalan D. 4,0,9,32. Okey, sama juga 3 nombor, tulis 1000. Okay, bacakan nombor yang pertama, kumpulan pertama 409,000. Jadi kita tulis 409,000. Okey. Bagaimana nak baca nombor yang, kumpulan yang kedua ni? Sifar 32. Ya, kita baca 32. 32. Jadi jawapannya 409,032. Okey. Itu soalan yang pertama. Okey, seterusnya soalan yang kedua, tulis nombor. Ini sama dalam perkataan. Okey, tulis nombor dalam perkataan. Kita terus Jadi soalan yang pertama, jawapannya kita boleh terus ambil 1000 kan? 1000. Jadi tulis 528. 528,314. 314. Okey. Seterusnya soalan kedua, soalan B. Kita ambil 3 nombor, tuliskan 1000. Jadi nombor yang kedua 770,000. Tuliskan 770,835. 835. Okey. Itu saja. Soalan yang seterusnya, soalan C. Okey, tengok. Ambil 3 nombor di belakang, 3 digit di belakang. Tuliskan perkataan 1000. Jadi kumpulan yang pertama, kumpulan ribunya adalah 900. Jadi kita tulis 900,000. Kumpulan yang kedua, sifar 17. Bagaimana nak baca sifar 17? Okey, kita baca. Sorry. Alamak, hilang balik. Salin semula soalan C. Ini tadi 900,000. 900,000. Okey, sifar 17 kita baca 17. 17. Jadi jawapannya 900,017. Okey, dan soalan yang terakhir untuk soalan 2, soalan D. Sama juga, ambil 3 nombor, 3 digit, tuliskan 1000. Jadi kumpulan yang pertama, kumpulan 1000 adalah 603. Jadi kita tulis 603,000. Kemudian, berapa tu? 804. 804. Okey, itu saja. Selesai.
Okey, boleh semak jawapan masing-masing. Apa yang salah, awak tandakan atau bulatkan. Perkataan mana yang salah tu. Kemudian buat pembetulan. Okey. Soalan dah. Okey, dan soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia kata cari nombor yang sepadan dengan perkataannya dalam petak nombor di bawah. Tulis semula nombor itu. Okey, cari dan tulis semula. Okey, kita tengok kaedah. Bila dalam perkataan kita nak tulis kepada dalam bentuk angka, kita baca perkataan tersebut, apabila jumpa perkataan ribu, kita tandakan ribu. Okey? Sebab nombor ribu mesti ada 3 digit di belakang. Jadi kita baca 200, tengok ya. 215,000, tandakan ribu. Jadi nombor pertama adalah 215,000. Apabila sebut ribu mesti ada 3 digit di belakangnya. Okey? Okey, kita baca teruskan bacaan. 375. Kita tulis saja 375. Okey. Di mana jawapannya? Jawapannya di mana? Okey, jawapannya di sini. 215,375. Okey, seterusnya soalan yang kedua, 700,500. Tengok. 700,000. Bermaksud kumpulan pertama kepada ribunya adalah 700. Jadi kita tulis 700,000. Apabila sebut ribu mesti ada 3 digit di belakangnya. Okey, selepas 700,000 mesti ada 3 digit. Okey, kita teruskan baca. 548. Okey, tulis 548. Jadi jawapannya 700,548. Okey, kita cari di mana. Okey, jawapannya di sini. 700,548. Okey, seterusnya soalan C. 820,000. Kita baca 820,000. 820. Jadi kita tulis 820. Ribu mesti ada 3 digit di belakangnya. Ada 3 digit di belakangnya. Tengok, terus baca. 29. Macam mana nak tulis 29? Mesti ada 3 digit. Mesti sebut dengan 3 digit. Sifar 29. Jadi kita sambung tulis sifar 29. Okey. Jadi jawapannya di mana? 820,000. 820,000. Okey, di sini 820,029. Okey, seterusnya kita tengok soalan D, 580,007. Kita baca 580,000. 580,000. Jadi kita tulis 580,000 mesti ada 3 digit di belakang. Okey. Terus baca 7. Macam mana nak tulis 7 dengan 3 digit? Sifar 7. Jadi sambung sifar 7. Jadi jawapannya 58 sifar 7. Okey. Di mana jawapannya? Okey, 580,000. 580,007. Okey, di sini 580,007. Okey, soalan C, soalan E. 900,036. 900,036. Kita guna kala yang sama kuning. 900,000. Jadi 900,000. 36. 36. Macam mana nak tulis 36 dengan 3 digit? 36. Sifar 36. Jadi sambung nombornya sifar 36. Jadi jawapannya 9 sifar 36. Okey.
Okey, di mana? 900,000. 900,000 36. 900,036. Okey, di atas. Okey, 900,036. Okey, seterusnya soalan F. Soalan F. 400,019. 400,019. Jadi 400,019. Macam mana nak tulis 19? Dengan 3 digit. Sifar 19. Jadi sifar 19. Okey. Di mana jawapannya 400,019. Okey, di sini. Okey, dan soalan terakhir, soalan G. 376,056. 376,376. Jadi 376. 3,000. 3 digit di belakang. Okay, sambung baca. 56. Macam mana nak tulis 56? Sifar 56. Jadi kita sambung sifar 56. Jadi jawapannya 376 sifar 56. Okey, di mana jawapannya? Okey, di sini 376 sifar 56. Okey, itu saja untuk soalan 3. Senang dan mudah sangat kan? Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, ada perasan kat kamu perasan atau tidak? Soalan yang terakhir, kita cek keluar dulu. Soalan yang terakhir, buat ke tak? Okey, soalan yang di atas ni. Di bahagian atas sekali. Dia kata bentukkan 3 nombor genap 6 digit yang melebihi 500,000. Okey, ni soalan kebat. Kita nak bina sebagaimana yang cikgu bagi soalan kebat semasa kelas Google Meet yang lepas. Cikgu ada bagi satu contoh juga. Okey, ni pun sama. Okey, bentukkan 3 nombor genap. Dia bila sebut 3 bermaksud dia nak 3 nombor. Mesti ada 3 jawapan. Okey, ada 3 jawapan. Okey. 3 nombor genap 6 digit. Okey, yang pertama kita tengok. Yang pertama dia nak 3 nombor genap. Bentukkan 3. Ya. Okey, yang pertama dia kata bentukkan 3 nombor. Jadi dia nak 3. Jawapannya mesti ada 3. Sorry. Jawapan mesti ada 3. A, B dan C. Okey, dia nak 3. Yang kedua, dia kata nombor genap. Dia kata nombor genap. Macam mana nak tahu nombor tu nombor genap? Nombor genap, nombor di belakangnya, nombor terakhirnya mesti nombor genap. Okay, nombor genap adalah nombor sifar, 2, 4, 6 dan 8. Apabila nombor ni ada di hujung nombor tersebut, di bahagian sarnya nombor tersebut adalah sifar 2, 4, 6 dan 8. Itu adalah nombor genap. Cuba tengok pada soalan nombor 1 tu. Soalan A ni. Genap atau ganjil? Ganjil. Kenapa? Sebab di belakangnya nombor 1. Okey, sama soalan kedua. Genap atau ganjil? Ini soalan genap. Kenapa ni nombor genap? Kenapa? Sebab belakangnya sifar. Okey, soalan C. Genap atau ganjil? Ini ganjil. Kenapa? Sebab nombor belakangnya 5. Okay, soalan D. Genap atau ganjil? Ini adalah nombor genap. Kenapa? Sebab 2 di belakangnya. 2 adalah nombor genap. Okey, itu sedang. Jadi, nombor di belakangnya mesti nombor sifar atau 2 atau 4. Ada pilihan sini 2. Kita ada pilihan 2. Kita ada 4. Kita ada sifar. Ada 3 nombor mesti di belakang. Okey, jadi kamu bina apa-apa nombor saja. Okey, dengan syarat nombor tu nombor genap. Jadi nombor digit belakangnya mesti nombor sama ada sifar
ataupun 2 ataupun 4. Okey, di belakang. Okey. Syarat yang ketiga dia kata dia nak nombor 6 digit. Kita dah bincang bagaimana nombor 6 digit. Nombor 6 digit maksudnya ada 6 digit lah. Jadi semua nombor yang di atas tadi kita gunakan semua sebab dia ada 6 digit semuanya. 2, sifar, 3, 4, 1 dan 5. Ada 6 digit. Jadi gunakan ke semua digit yang ada. Okey, dan syarat yang keempat dia kata mesti melebihi 500,000. Apabila melebihi 500,000, okey, kita tahu nombor apabila nombor 6 digit, dia menunjukkan tempat nilai terbesarnya adalah ratus ribu. Okey, ratus ribu. Jadi apabila dia nak melebihi 500,000, melebihi 500,000, nombor yang terbesar dekat sini yang ada adalah nombor 5. Okay, kita perhatikan nombor 5. Jadi semua jawapan nombor 5 mesti berada di depan. 5, 5, 5. Kenapa? Sebab kalau kita gunakan nombor lain, dia akan jadi kurang daripada 500,000. Sebab di sini 5 adalah nombor yang terbesar. Okey, seterusnya kita nak isikan nombor di tengah. Okey, apabila kita dah selesai, kita dah cukup syaratnya, nombor di tengah-tengah, kita isikan nombor apa-apa saja yang ada pada jawapan pada soalan. Okey, soalan A, jawapan A kita. 5 kita dah guna. Okey. Kemudian sifar kita dah guna. Okay, yang ada nombor 2, 3, 4 dan 1. Jadi isikan. Susunan tidak menjadi masalah sebab kita dah menepati syarat. Kita dah gunakan nombor genap. Kita letakkan nombor sifar di belakang, dia dah jadi genap. Okay. Syarat yang kedua dia nak 6 digit. Kita cukupkan 6 digit. Syarat yang ketiga tadi melebihi 500,000. Kita dah buat melebihi 500,000 sebab kita letak nilai nombor digit 5 di depan sekali. Nilainya mesti lebih daripada 500,000. Jadi kita isi saja. Nak isi satu dulu. Satu. Kemudian satu dah guna. Okay, tinggal 432. Nak tulis 432. 432. Selesai. Jadi 514,320. Okey, jawapan lain boleh diterima dengan syarat nombor 5 mesti di depan dan nombor di belakang mesti nombor nombor genap. Okey, nombor yang kedua kita nak isi mana? Kita nak isikan 5 kita dah guna, 2 kita dah guna. Tengok Okey, itu jawapan yang kedua. 5 kita dah guna. Okey, 5 dah guna. 2 kita dah guna. Okey, tinggal sifar 3, 4, 1. Nak susun mana dulu? Nak susun 4 dulu. Letak 4 dulu. Kemudian 3. Letak 3. Kemudian sifar. Boleh? Kemudian 1. Cukup. Cukup syarat. Okey. Dan yang ketiga. Cikgu tukar warna. 5 kita dah guna. 4 kita dah guna. Okey, tinggal 2, sifar, 3 dan 1. Isi je mana-mana. Nak guna 1 dulu, nak guna sifar dulu. Boleh, sifar dulu. Dah guna sifar. Kemudian kita nak guna 2 pula. 2. Kemudian nak guna nombor 3. Boleh 3. Kemudian 1. Okey, siap. Okey, syaratnya ikut. Mesti menepati apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, itu saja. Cikgu harap kamu semua dapat faham. Apa-apa soalan boleh rujuk pada cikgu terus. Jawapan yang salah sila buat pembetulan, ulang kaji selalu dan yang penting cikgu nak ingatkan supaya hafal CV sebab lepas ni kita akan masuk operasi yang melibatkan CV. Banyak lagi melibatkan CV nanti. Jadi hafal siap-siap supaya tak jadi masalah nanti. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.